إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم. Surah Al-An'am ayat 125. Amma ba'd. Yang hormati lagi dikasihi pengurusi dan jawatan kuasa Surah Ar-Rahmah, Ashabul Fadilah, Tuan Imam Bilal, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Ta'ala di atas limpahan kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan, iaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran: Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang yang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat dikasihi Allah, kita menyambung perbahasan hadis yang ke-19, yakni al-hadithu tasi'a asyar, wa bihi qala wa bi sanadin muttasil ila Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa bihi qala an Abi al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن نصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Syukur kama qal. Hadis ini sebagaimana telah kita bahaskan lepas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan bahawasanya kata baginda Nabi bahawa baginda Nabi menyebutkan, ingin aku mengajarkan beberapa kalimah, u'allimuka kalimat, aku nak ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, iaitu ihfazillah, peliharalah Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara engkau. Pelihara Allah, nescaya engkau mendapatinya di hadapan engkau. Ini kita dah hurai sebelum daripada ini. Dan apabila engkau meminta, maka mintalah pada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan, pohonlah pada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, sekiranya umat ini berkumpul untuk memberi manfaat pada kamu dengan sesuatu, tidaklah mereka dapat memberikannya
kecuali dengan apa yang telah Allah Ta'ala tuliskan, yakni apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan ke atas engkau. Dan jika berkumpul umat ini untuk membahayakan, memudaratkan kamu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak dapat membahayakan engkau kecuali apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan Allah Ta'ala dan diangkat segala pena dan keringlah segala buku, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dengan maksud ianya telah menjadi ketetapan Allah Ta'ala yang tidak akan berubah. Dan hadirin muslimin, dan dalam riwayat lain yang Tirmidzi disebut, peliharalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Kenallah Allah Ta'ala pada masa lapang, nescaya ia kenal engkau pada masa susah. Dan ketahuilah apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau dan tidaklah ia kena kepada engkau. Tetapi apa yang kena pada engkau tidaklah tersalah kena kepada engkau. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu serta kesabaran, dan sesungguhnya kelapangan itu serta kesusahan, dan sesungguhnya serta susah itu ada senang. Hadirin rahmat Allah, ini hadis yang kita syarahkan pada bulan lepas, bulan-bulan sebelum daripada ini. Dan sebagaimana saya sebut, kerana metodologi kita mengaji hadis ni bersambung pada pengarang, walaupun kita syarah panjang mana pun, kita akan tetap bacakan hadis itu semula supaya tuan-tuan puan-puan sedar kita sedang bahas hadis mana. Kita fokus bahawa yang kita sedang syarahkan ini hadis yang ke-19. Kerana tradisi yang saya telah sebutkan tadi, pengajian bersanad ini, maka mesti dihuraikan apa yang kita bincangkan. Dan hadirin rahmati Allah, dan kita telah menguraikan awal pada bahagian kenallah Allah pada masa lapang. Makna dalam bahagian hadis itu, Allah dalam bahagian hadis itu, sebagaimana riwayat Al-Imam Tirmidzi, ta'arrafa ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Makna bahagian itu kita sedang syarah bahagian ni. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Ni. Kenallah Allah Ta'ala pada masa lapang, maka Allah kenal kamu pada waktu yang susah sukar. Dan hadirin rahmati Allah, kita menyambung pada muka surat 241, ya, perenggan yang ketiga. Nah, betul. Bawah sekali. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid darain amin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, moga-moga bermanfaat ilmunya dan ilmu guru-guru kita bagi dua tempat tinggal, iaitu di dunia dan juga di akhirat. Sebenarnya mengenal Allah pada masa senang dalam kehidupan adalah amat sukar. Kerana seseorang dalam suasana hidup yang seperti itu terlampau baik dipengaruhi oleh hal yang bermacam-macam, hingga tidak ada pula waktunya untuk menghadap Tuhan. Yang demikian jadilah ia orang yang cuai dan lalai. Memandangkan kesukaran inilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengingati dan mengenal Allah secara bersungguh-sungguh di masa senang dan lapang, dan tidak di masa susah dan sempit. Sebab di masa itu seorang tentu hendak mengenalnya oleh ketiadaan harapannya kepada yang lain. Tetapi apakah dia berjaya dengan mendapat harapannya itu daripada Allah? Hadirin rahmati Allah Ta'ala, jadi pengarang sebut pada kita, manusia ni sebenarnya cukup sukar dia nak ingat Allah Ta'ala pada waktu dia sedang senang. Nah, sebab tu orang langgar SOP PKP ni tengah kes tengah rendah, senang-senang, tak ada masalah, tak ada kes banyak, dia takut lah. Nah, kes tengah tinggi, baru dia ingat balik nak patuh SOP. Itu hakikat manusia, begitulah. Dia senang, dia lupa Allah Ta'ala. Kebanyakannya begitu. Saya dah hurai sebelum ini. Nah, bagaimana
Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apabila mana mereka melupakan apa yang Allah peringatkan kepada mereka, Allah buka pintu-pintu nikmat, mereka duduk dalam nikmat, keseronokan nikmat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Mereka bersukaria, seronok sangat dengan nikmat tadi. Makin dia seronok, makin dia lupa kepada Allah Ta'ala. Allah biarkan dia keadaan yang lalai. Dan hadis yang lain, itu ayat Quran pertama Allah tunjuk pada kita bagaimana orang berada nikmat memang biasanya mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Dan hadis lain dalam Bukhari bab ar-riqa' ataupun ar-raqa'iq, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak melalaikan manusia. Manusia berada dalam nikmat ni banyak lalai dengan maksud banyak tercampak dalam neraka. Dalam keadaan apa? As-sihhatu, bila dia sihat, dia lupa kepada Allah Ta'ala, dia buat kelalaian, dia buat keengkaran. Wal faragh, dan kelapangan, yakni kelapangan masa ataupun disebut tulul umur, panjang umur. Bila dia panjang umur, dia punya banyak masa, dia banyak buat keengkaran dan kelalaian. Dia menghabiskan masa-masa ruang waktu yang Allah Ta'ala beri dengan buat kemaksiatan. Sebab tu pengarang ingatkan pada kita, memang itu hakikat manusia, ya. Bila dia duduk dan nikmat, dia lupa kepada Allah Ta'ala, dia engkar. Banyak contoh. Dalam Quran banyak contoh. Fir'aun duduk nikmat, harta banyak, kekuasaan besar, akhirnya mengaku jadi Tuhan. Qarun harta banyak, akhir sekali sombong dengan Allah Ta'ala, sombong kepada orang miskin di hadapannya. Sebab tu kita dalam Islam diajar supaya ingat senantiasa kepada Allah. Di atas segala kebesaran nikmat yang Allah bagi, kita kena sedar di sana ada bahagian mereka yang memerlukan. Daripada nikmat harta, ada bahagian daripada asnaf fuqara dan masakin. Daripada luasnya kekuasaan yang Allah beri pada kita, ada tanggungjawab kepada mereka, manusia yang berada di bawah kita, yang akan Allah Ta'ala persoalkan pada setiap kekuasaan yang kita perolehi tersebut, apakah kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak. Ya, makna nak sebut, demikianlah nikmat banyak membuatkan manusia lalai, melainkan mereka yang beriman dan beramal saleh. Dan hadirat mata Allah Ta'ala, sebab itu, sebab sukar orang nak ingat Allah Ta'ala pada waktu dalam keadaan nikmat, firraha, pada waktu dia lapang, dia senang. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita mengingat Allah, mengenal Allah Ta'ala secara bersungguh pada waktu mana kita senang dan lapang. Dan waktu susah dan sempit, biasanya manusia memang mencari Tuhan, manusia memang mengharapkan Allah Ta'ala, ya. Tapi manusia mengharap Allah Ta'ala ketika lapang saja. Manusia yang mengharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika susahnya saja. Ketika senangnya dia lupa kepada Allah Ta'ala, dia leka lalai. Manusia ini juga merupakan manusia yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seumpama kita ada kawan, waktu kita susah baru cari dia, waktu senang kita lupakan dia, kawan akan anggap kita sombong. Maka begitulah manusia dengan Allah Ta'ala, bahkan lebih lagi. Dan bagaimana Allah Ta'ala nak membantu mereka. Dan hadirin muslimin muslimat dikasihi oleh Allah Ta'ala, selanjutnya dalam hubungan ini ada baiknya diterangkan hal Yunus alaihissalam dan Maharaja Fir'aun, musuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yunus adalah orang yang tetap ingat dan kenal Allah Ta'ala pada masa lapang.
doanya diperkenankan waktu dalam keadaan kesusahan, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa barang siapa suka akan diperkenankan Allah doanya pada waktu kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa pada waktu kelapangan. Menurut keterangan-keterangan bahawa apabila Nabi Yunus berada dalam perut ikan, maka berkatalah malaikat, hai Tuhanku. Inilah saudara orang yang sudah lama terkenal di negeri yang jauh. Firman Allah kepadanya, tidakkah kamu kenal dia? Berkata malaikat lagi, siapakah orangnya? Itulah hamba-Ku Yunus. Demikianlah jawapan Allah Ta'ala kepadanya. Setelah itu malaikat bertanya, hamba engkau Yunus yang amalannya senantiasa diangkat dan diterima, dan doanya selalu diperkenankan. Jawab Allah, ya. Kalau begitu, wahai Tuhanku, tidakkah engkau kasihi orang yang telah bersikap demikian itu, dan engkau lepaskan dia dari kesusahannya? Jawab Allah, ya. Lalu dilepaskan Nabi Yunus dan diselamatkan dia berkat dari banyak baktinya kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dihikayatkan di dalam Al-Quran, iaitu falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun fanabadhnahu bil 'ara'i wa huwa saqim. Sadaqallahul azim. Maka sekiranya tidak ia dari mereka yang banyak bertasbih menyebut Allah, nescaya tinggallah dalam perut ikan itu hingga hari manusia dibangkitkan. Lalu kami campakkan dia di tanah kosong dalam keadaan sakit. Surah As-Saffat ayat 143 hingga 145. Demikianlah yang dilakukan kepada Nabi Yunus sebagai hasil dari balasan kepadanya atas ingatan dan kenalnya kepada Tuhannya di kala kelapangan dan kesenangan. Apa yang telah didapati oleh Nabi Yunus tidaklah didapati sama sekali oleh Maharaja Fir'aun. Di waktu dia sedang mengalami kekaraman dalam laut Qalzum, sebagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi hadirin rahmati Allah Ta'ala, jadi pengarang bagi kepada kita dua contoh tentang hal mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala fir rakha, dalam keadaan lapang. Dan dia bagi contoh berkaitan tentang Nabi Yunus dan Fir'aun. Bagaimana Nabi Yunus, orang yang dikenali, malaikat kenal dia dengan orang banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala yang saleh, yang bertakwa kepadanya, sehingga doanya dimustajabkan oleh Allah pada waktu dia berada dalam kesukaran dan kesempitan. Tengah sempit tu Allah tolong dia, berbeza dengan Fir'aun. Tengah sempit dia baru nak bertaubat pada Allah, baru nak sembah Allah, Allah tak terima dan tak tolong dia pada waktu itu. Dan ada pun Nabi Yunus, orang yang beriman bertakwa kepada Allah, kalau tidak kerana doanya, maka dia duduk fi batnihi, pada perut ikan nun itu, pada perut ikan nun itu sehingga kepada hari kiamat, kata Allah Ta'ala, ila yaumi yub'athun, sehingga pada hari kiamat. Tapi sebab dia orang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang beriman, pada waktu lapangnya mengingati Allah Ta'ala, pada waktu susahnya, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah terima doanya dan tolong dia. Sebab tu bila kita susah, kita rasa pertolongan Allah seakan lambat pada kita, maka kita muhasabah balik. Barangkali pada waktu senang kita banyak lalai dan leka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa lambat pertolongan Allah. Ada ketika lambatnya itu Allah Ta'ala mahu menggantikan kebaikan bagi kita di hari akhirat nanti. Ada lambatnya disebabkan dengan tujuan bagi membebaskan diri kita daripada zunub, dosa-dosa. Ada sebabnya lambat pertolongan Allah Ta'ala tadi, disebabkan kita waktu yang Allah berikan nikmat, kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tetap tolong hamba dia. Cuma kita tak nak jadi super Fir'aun.
tengah waktu dia paling terdesak, baru nak beriman kepada Allah dan meminta pertolongan Allah, pada waktu itu Allah Ta'ala telah membiarkan dirinya kepada dirinya sendiri. Dan hadirin muslimin muslimat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kemudian bagaimana kisah panjang lebar tadi, sehingga malaikat menyebut kepada Allah, bukankah Yunus itu merupakan hamba yang doanya diangkat, amalan dia angkat dan diterima, dan doanya senantiasa diperkenankan. Lalu jawab Allah Ta'ala, ya, sikapnya demikian, kerana itulah dia dilepaskan saat dia berada dalam perut ikan tersebut. Sehingga Allah merakamkan peristiwa ini dalam surah As-Saffat ayat 143 hingga 145. Kerana apa? Sebagai balasan ingatnya kepada Allah Ta'ala, dan dia kenal Allah ketika waktu lapang dan senang. Dan hadirin rahmati Allah, dan kerana itu apa yang berlaku pada Nabi Yunus tidak berlaku pada Fir'aun. Saat dia nak karam, saat dia nak tenggelam, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran mengenai pengakuan keimanannya kepada Allah, sewaktu dia akan ditenggelamkan kepada Allah Ta'ala, ditenggelamkan kepadanya, Allah Ta'ala berkata, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Surah Yunus ayat ke-91. Apakah sekarang engkau hendak beriman, padahal sesungguhnya engkau dahulunya durhaka dan engkau dari golongan orang-orang yang berbuat kerosakan. Dan kerana ini keimanan tidaklah diterima sama sekali, disebabkan sudah terpaksa. Sedang masa untuk membuktikannya tidak pula ada. Maka dia mestilah binasa akibat kekufurannya, kekejamannya, penindasannya, pemerasannya, dan kebuasannya di masa yang lalu. Jadi hadirin rahmati Allah Ta'ala, ni disebut tamsilan bagi Fir'aun. Kerana dua-dua kisah ni, kisah tentang kisah Nabi Yunus dan kisah Fir'aun diletakkan dalam surah Yunus ini. Kedua-duanya sebagai peringatan bagi manusia, contoh terbaik bagi manusia. Bagaimana manusia yang ingat Allah Ta'ala ketika senang, Allah Ta'ala tolong dia ketika susah. Bagaimana manusia yang lupa kepada Allah Ta'ala ketika senang dan lapangnya, dan saat dia tersepit, Allah Ta'ala tak tolongnya. Sehingga Allah merakamkan kisah ini dalam surah Yunus ayat 91. Apabila dia nak beriman kepada Allah Ta'ala, dulu durhaka, engkar, berbuat dosa, buat kerosakan, dan pada waktu itu Allah Ta'ala tak menolongnya. Allah rakamkan perkara ini sebagai peringatan kepada kita orang yang kemudian. Dan iman yang dalam keadaan terpaksa, waktu yang tersepit di akhir, waktu nak dekat mati, sebagaimana kisah Fir'aun ini, ia tidak diterima Allah. Ada pun mereka yang mati hampir daripada kematian. Dalam hadis yang lain, dalam Muslim ada, bagaimana orang yang beriman bi'amalil ahlil jannah, hidupnya beramal dengan ahli syurga, bila nak mati dia mati sebagai, hidupnya beramal bi'amalil ahlil jannah, dia beramal dengan amalan ahli syurga, bila mati bi'amalil ahlil nar, dia mati sebagai orang beramal dengan amalan ahli neraka, kerana penutupannya buruk. Ada orang yang hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, bila matinya mati dalam keadaan yang baik. Ada orang faham hadis ni, dia sebut tak apalah, yang penting nak dekat mati nanti baru bertaubat. Dia faham hadis tu begitu. Ngaji hadis malah, jadi dia faham hadis tu begitu, senang sokmo begitu ya. Nah, yang pertama, kita tak tahu keadaan mati itu bagaimana. Kedua, daripada hadis ni menunjukkan yang saya sebut tadi, supaya kita tidak memandang buruk, memandang jelek kepada mereka yang berbuat dosa. Barangkali akan sampai satu saat sebelum kematiannya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ke bila-bila waktu, dia akan beriman kepada Allah Ta'ala. Maka menjadi tanggungjawab kita mengajak pada kebaikan.
Barangkali hari ni tak terima, bulan depan dia terima. Hari ni kita ajak pergi surau, dia tak nak pergi. Akan datang lama-lama dia mari dengan sendiri. Ini ingatan daripada hadis tersebut. Bukan bermaksud berbuatlah dosa, barangkali dekat-dekat mati nanti baru bertaubat. Tidak. Ini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala boleh membolak-balikkan hati manusia. Jangan manusia merasa dia mulia sangat. Kerana yang memuliakan kita Allah Ta'ala, bukan untuk kita memuliakan diri kita dengan sesama manusia. Tidak sekali-kali, wa'iyadzubillah. Tidak ada beza hamba, tuan, raja, rakyat, pemerintah, rakyat, siapa sahaja, melainkan yang membezakannya adalah taqwa. Dan hadirin rahmati Allah, kembali tadi, maka mereka yang seperti Firaun akhirnya mati dalam kekal kekufuran, walaupun dia nak beriman. Pada akhirnya, pada waktu saat pintu taubat telah tertutup baginya. Sebab itu binasalah dia sebab kufurnya, kejamnya, penindasan, kejahatan yang dia lakukan. Apatah lagi dosa itu dibuat kepada ramai manusia. Dosa kita dengan Allah, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila dosa, kerosakan kita buat pada orang lain, melibatkan pada khalayak yang lain, maka kita kena minta maaf kepada orang tersebut sebagai tanda taubat. Sebab itu dosa ni, jadi pemerintah dosanya besar. Kalau dia buat zalim kepada orang yang di bawah dia, rakyat dia, takkan selesai. Dia akan terpikul dengan dosa itu sehingga ke hari akhirat. Dia tak boleh kata saya bertaubat pada Allah Ta'ala, yang lepas tu biarlah. Orang yang dia buat jahat sebelum tu, dia bunuh ke, dia buat zalim ke, dia kena selesaikan. Dia kena selesaikan. Hadirin rahmat Allah Ta'ala. Seterusnya, Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang terkemuka, pernah pula berkata, apabila seorang lelaki selalu memohon kepada Allah waktu senang, kemudian ia mengenali kesusahan, lalu dia memohon kepada Allah, maka berkatalah malaikat, suara ini sudah terkenal, maka tolonglah akan orang yang mempunyai suara itu. Sebaliknya, jika suaranya tidak dikenal selama ini kecuali di masa susah, malaikat itu berkata juga bahawa suaranya tidak pernah dikenali, maka tak usahlah ditolong akan dia. Ini bagaimana pengarang bawa kisah Salman Al-Farisi, sahabat yang terkemuka, sahabat Nabi SAW, bagaimana orang yang banyak berdoa kepada Allah Ta'ala pada waktu senang, sehinggalah waktu dia susah, malaikat akan sebut. Kisah ini disebutkan oleh Salman Al-Farisi, bagaimana malaikat menyebutkan orang ni waktu senang suara dia dikenali, waktu susah suara dikenali, maka malaikat meminta kepada Allah agar ditolong hamba Allah Ta'ala ini. Tapi kalau suara seseorang tersebut waktu mana dia susah, dia tak sebut Allah, dia tak ingat Allah, dia leka lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagaimana Allah Ta'ala mungkin menolongnya pada waktu dia susah. Jadi hadirin rahmati Allah, sama bagaimana disebut pada poin di atas itu, sama ada senang, susah, manusia perlu mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan biarkan kelekaan, kealpaan kita, kerana kelekaan dan kealpaan itu membuatkan kita mudah terjerumus ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah menerangkan lagi kepada Ibnu Abbas suatu perkara yang mustahak untuk dijadikan pegangan, iaitu apa-apa yang ditakdirkan tidak datang menimpa engkau dan tidaklah menimpa engkau atau kena pada engkau, sekalipun ada usaha yang dilakukan untuk menimpa atau menyusahkan engkau. Sebaliknya, apa yang sudah ditakdirkan menimpa atau terkena pada engkau tidaklah tersalah dari engkau. Engkau pasti akan menerima apa yang telah ditakdirkan, sama ada yang disukai maupun tidak, walaupun engkau telah berikhtiar sedapat mungkin untuk menghindarkannya, tetapi gagal belaka.
Hal ini dinyatakan menunjukkan bahawa di sebalik tadbir ada takdir, dan tadbir tidak dapat mengalahkan takdir. Kerana apa yang telah ditakdirkan tetap akan berlaku, tetapi apa yang telah ditadbir atau diatur belum tentu akan terjadi. Di sini dapat dimengerti bahawa seorang itu sebenarnya lemah. Sebagai seorang yang lemah, wajiblah memohon pertolongan Allah yang gagah, dan percayalah kepada ketetapan dengan jiwa yang tenang lagi berserah. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu serta kesabaran, dan sesungguhnya kelapangan serta kesusahan, dan sesungguhnya serta kesusahan itu pula ada senang. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana apa yang diterangkan baginda Nabi kepada Ibnu Abbas ini menjelaskan kepada kita bahawasanya perkara yang tidak mesti kita pegang. Apalah segala yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pasti akan menimpa seseorang manusia, dan tak ada apa yang dapat mengelakkan. Walaupun manusia merancang sejauh mana pun untuk tidak terkena kepada perkara yang buruk, tapi sekiranya Allah Ta'ala tetapkan, maka pasti ia berlaku. Sama ada kematian, manusia usaha semampunya untuk lari pada kematian. Kalau Allah tetapkan, ia tetap berlaku. Begitu juga kerosakan, mudarat. Hari ini contohnya, semampu mungkin disebut tadi, hamba ini tadbir, berusaha atas sesuatu, dia rancang sesuatu, tapi dia takkan boleh mengalahkan takdir. Kita rancang habis molek dah ni, Covid ni nak turun dah, lepas ni nak buka sekolah, nak buat begini, tiba-tiba Allah Ta'ala tetapkan keadaan ini berlaku luar daripada jangkaan kita. Sedahsyat ini. Jangan tuan-tuan kata ustaz ni nak salahkan takdir ni. Bukan. Kesalahan manusia salahlah. Dalam Quran sebut bima kasabat aidin nas, sebab tangan-tangan manusia kerosakan ni berlaku. Cuma akhirnya ia tetap berlaku sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia engkar, lalai, leka, maka ia tetap berlaku. Dan hadirin dirahmati Allah, dan demikianlah tak ada apa yang dapat mengubah takdir Allah Ta'ala. Sebab tu perkataan yang diguna dalam hadis, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, diangkat pena dan keringlah, diangkat pena dan keringlah lembaran. Jaffatis suhuf menunjukkan bahawa kita guna pen menulis sesuatu ni tak boleh padam dah, tetap kekal. Begitulah takdir Allah Ta'ala, tetap kekal bagi manusia. Kalau ia Allah tetapkan berlaku, ia pasti berlaku. Tidak ada apa yang dapat mengelakkannya. Sebab tu apa yang kita atur belum tentu ia dapat terjadi sebagaimana kita rancang. Ini menunjukkan bahawa lemahnya manusia. Manusia sangat lemah. Sebab tu bila kita sedar kelemahan ini, apa yang kita atur takkan berjaya, belum tentu berjaya, maka kita wajib meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kita lihat semua ikhtiar dah kita buat. Semua ikhtiar dah kita buat. Cegah wabak ke apa saja kita buat. SOP-nya ada orang tak patuh, dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita kena sedar hamba ni penuh kelemahan, maka waktunya manusia ini meminta pertolongan daripada Allah yang maha gagah lagi maha perkasa. Sebagai contoh, manusia kena sedar mereka perlu kembali kepada Allah, merendah diri, dan ingatlah mari wabak penyakit ni sebab dosa manusia, engkar manusia, lalai manusia pada Allah, Allah datangkan. Maka mengangkatnya adalah dengan
membebaskan diri daripada dosa, beristighfar banyak kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan daripadanya. Azan. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi daripada hadis ni, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan akhirnya bagi pihak Ma'had Al-Munir, kami mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan perempuan kepada pusat tahfiz dan turah bagi anak yatim dan asnaf di Ma'had Al-Munir. Bagi kelangsungan pendidikan percuma ini, kita lalukan sumbangan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahi kebaikan, rahmat dan ganjaran buat hadirin hadirat sekalian. Sekian, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.